Saudara dan saudari, para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan dua kisah daripada Rashid Salim. Kisah yang pertama ini adalah mengenai pohon pisang depan rumah. Lama aku tak berjumpa dengan Lela. Kebetulan aku singgah beli rokok di kedai dan aku ternampak dia. Si Lela ni. Lela. Aku memanggilnya setelah keluar dari kedai tersebut. Lela memberhentikan motosikalnya dan memandang ke arah aku. Dia senyum sambil berkata, "Hey, Rashid, ada apa, Syed? Mari sini kejap." Dia pun datang dekat. "Ada apa yang penting ke?" soalnya dan aku pula tersenyum. "Tak adalah Lela, lama tak jumpa kau. Mana pergi?" Lalu dia jawab, "Dia ada je, tak keluar rumah." Aku tanyalah lagi kenapa. Seterusnya dia berkata, "Entahlah, malas nak keluar rumah. Ni pun terpaksa sebab kepala serabut sangat." Aku ingatkan ada apalah tadi sampai tak menyempat, ujarnya. Aku gelak kecil lah. "Sorry lah, bukan apa. Rindu." "Ceh, aku cakapkan dengan wife kau. Rindu sebagai kawan lah. Apalah kau ni, fikir yang lain pula," balasku. Dia gelak. Sebenarnya aku bosan lah, Lela. Sebab sejak 2 menjak ni aku hilang idea nak menulis cerita seram. Cerita seram lagi. Kau ni macam tak ada benda lain nak tulis. Asyik cerita seram aja. Dah tu, itu yang pembaca aku nak. Aku sediakan aja lah. Kalau tak ada story, aku diam lah. Sekarang engkau diam lah ya? "Iyalah," jawabku. Lela angguk-angguk kepalanya. "Aku pun bukannya ada cerita seram nak share kat kau pun. Tapi kalau kes kemarin, adalah." "Kemarin? Ceritalah," pujuk aku. Lela masih duduk di atas motosikalnya. Enjin sudah dimatikan. Nak jimat minyak lah tu. Lalu dia pun ceritalah. Kemarin pada sebelah petang, semasa dia pergi rumah pakciknya, dia nampak sepupunya bermain-main dekat pohon pisang. Sepupunya tu budak lagi. Dia pun tegur lah, "Ana, abah kau ada kat rumah tak?" Ana diam dan terus leka bermain. Nampak bermain dengan sesuatu. Tapi Lela tak nampak pun yang sesuatu tu. "Ana, abah kau ada tak?" Ana langsung tak menoleh. Dek dirinya tak dihiraukan, dia terus melangkah ke depan pintu rumah dan memanggil pakciknya. "Pak Ngah! Oh, Pak Ngah!" Berkali-kali dia panggil, tapi tak berjawab. Di tangannya ada mangkuk tingkat yang dikirim ibunya untuk diberikan pada Pak Ngah. Tidak lama kemudian, Ana keluar tercegat depan pintu. Kak Lela, abah tak ada. Dia keluar dengan mak." Terkejut si Lela. Dah tu, yang bermain di pohon pisang tu siapa? Lela memandang. Tak ada orang pun di situ. Ana, tadi bukan kau ke bermain dekat sana?" Lela tunjuk ke arah pohon pisang yang ada depan rumah. Lalu Ana menjawab, "Tak ada. Dia dari tadi lagi duduk dalam rumah, tak pergi mana-mana. Dia tak turun ke tanah pun lagi." Lela rasa seram sejuk. Waktu petang pun dia masih kena usik juga. Aku dengar kisah yang Lela sampaikan, jadi aku pun bertanya Lela, "Jom bawa aku pergi kat pokok pisang tu." Tak nak lah aku. Lagipun kau nak buat apa?" "Aku rasa macam ada something di pokok pisang tu," ucapku. Lela angkat kening. "Something apa?" "Menurut apa yang aku tahu, Kamal ada cakap hantu suka tinggal dekat pokok pisang." Kau ni percaya sangat dekat si Kamal tu. Tak semestinya dia cikgu tahu segala-galanya. At least dia banyak membaca. Lagipun pakciknya pun bukan orang sembarangan tau.
Saja aku nak menangkan si Kamal. Malaslah aku nak layan kau shit. Aku nak balik lah. Lela menghidupkan enjin motosikalnya. Dia pun meninggalkan aku terpisat-pisat. Adik. Sungguh pendek cerita Rashid Salim tu kan. Baiklah saudara, kisah yang kedua ni ada juga kena-mengena dengan kisah Lela tentang pokok pisang tu. Kisah yang kedua ni sambungannya iaitu misteri pokok-pokok berhantu. Aku menceritakan hal Lela kepada Kamal. Aku beritahu yang Lela ada nampak sepupunya bermain dekat pokok pisang. Tiba-tiba sepupunya tu gaib. Tahu-tahu muncul depan pintu rumah. Kamal pun cakaplah, itu barangkali mainan jin. Ya ke? Aku tanya Kamal. Kamal mengangguk. Biasanya pohon pisang turut menjadi tempat tinggal benda-benda tu. Tapi Mal, aku minta dia tunjukkan aku pokok pisang tu. Lela tak nak. Aku mengadu pada Kamal tentang sikap Lela yang enggan bawa aku ke rumah pakciknya. Dia tak mau ambil pot lah tu. Dah lah. Tak payah fikir sangat pasal pokok pisang. Kau kena yakin yang benda-benda tu memang ada. Lagi satu, kalau bab sihir, ada juga orang suka tanam benda dekat kawasan begitu, ujar Kamal. Aku bersandar rapat. Sedap pula isap rokok sambil dengar Kamal bercerita. Air kopi O panas depan aku masih berasap. Aku tak sisip lagi. Tunggu suam dulu. Kalau aku sisip tengah panas tu, alamatnya lompat sampai ke bulan lah aku. Kamal pula macam biasa. Dia belik-belik telefon. Lepas tu baru dia beri tumpuan semula pada aku. Kenapa penyihir suka sangat pilih pokok pisang? Apa yang mistiknya di situ? Aku tak fokus sangat pasal penyihir. Tapi kebiasaannya pokok pisang yang tumbuh berumpun ni menjadi tempat tinggal Pontianak atau pocong. Beritahu Kamal, lantas mencapai Nescafe panas lalu disisipnya. Boleh kau beritahu aku pokok-pokok yang biasanya menjadi sarang mereka? Aku ni dah macam wartawan tak bertauliah pula. Sibuk tanya Kamal tentang perkara mistik. Maklumlah, ilmu pengetahuannya agak luas berbanding aku. Sekurang-kurangnya dapatlah aku menimbanya. Kamal membatukkan dirinya. Dia pun hela nafas dan lepas perlahan-lahan. Aku sedia mendengar apa ucapannya. Menurut Kamal, ada beberapa jenis pokok yang menjadi tempat tinggal makhluk halus atau hantu. Maksudnya memang menjadi sarangnya. Aku pun mendengar dengan teliti. Katanya, di antara pokok-pokoknya selain pokok pisang adalah pokok ara. Sekali pandang pokok ara ni saling tak tumpah macam pohon beringin. Cuma akar tergantung dan menjalarnya itu lebih kasar. Sambungnya lagi. Pokok berkenaan memang menjadi tumpuan makhluk tersebut. Selain tu, pokok beringin menjadi tempat tinggal genderowo yang berwujud manusia mirip kera. Macam hantu raya ke Mal? Soalku. Lebih kurang lah kot. Tapi menurut kepercayaan orang Jawa, ia tak seperti hantu raya. Tapi seakan-akan begitulah. Seluruh tubuhnya berbulu lebat, berbadan besar dan kekar, ujar Kamal. Oh, macam tu ya. Jangan tanya lebih-lebih pula pasal hantu. Kau tadi tanya pasal pokok pisang je kan? Kamal angkat kening. Aku tersengih lah. Kemudian dia pun menyebut lagi pokok seterusnya, iaitu pokok kekabu yang menjadi tempat Pontianak dan genderowo. Pokok saga. Cuma Kamal tak sebut hantu apa yang suka tinggal di pokok tu. Pokok asam Jawa turut menjadi tempat tinggal Pontianak dan juga pocong. Bagi hantu toyol pula, dia suka tinggal di pokok bacang. Apa yang bestnya pokok bacang tu sampai toyol nak duduk kat situ? Itu kau kena tanya toyol sendirilah. Pasal dia suka tinggal dekat pokok tu. Kamal gelak kecil. Aku tanya betul-betul, dia ketawa pula. Seterusnya, Kamal menyambung. Pocong turut suka tinggal di pokok sukun, manakala pokok buluh pula tempat tinggal Pontianak. Berikutnya adalah pokok nangka. Banyaknya pokoknya ya.
Yelah Syed, banyak. Bukan ke kita ni berkongsi dunia yang sama, cuma alam saja yang berbeza. Tapi aku berjegil biji mata. Kamal ni asyik nak buat suspend je kat aku ni. Elakkan berjalan di bawah pokok-pokok yang aku sebut tadi di malam hari. Cey, dekat rumah aku pun ada pokok pisang weh. Aku sibuk cakap pasal pokok pisang depan rumah Pakcik Lela tu, padahal di rumah aku sendiri ada pokok pisang juga. Ish. Sampai di sini saja ceritanya. Sekian. Terima kasih, Brother Fah.